Di luar sana ada satu kuasa yang begitu intelijen. Ada suatu design, suatu sistem, suatu ukuran, suatu undang-undang yang intelijen. Maksudnya yang bijak. Sistem dunia ini begitu cantik tersusun, mesti ada yang intelijen, mesti ada yang kecerdikannya luar biasa yang menyusun semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa sesuatu benda, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Asma'ullahul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan juga di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semesta ini pasti ada penciptanya, pentadbirnya. Saya pernah menceritakan kepada anda tentang seorang tokoh etis dari UK, Dr. Anthony Flew. Dr. Anthony Flew ini terkenal sebab beliau bukan sahaja seorang etis, beliau juga merupakan pakar rojok etis. Maka Dr. Anthony Flew ini pemegang PhD dalam bidang filosofi, dan selama 50 tahun beliau menganuti atheism, menolak semua agama, menolak semua Tuhan. Selama 50 tahun beliau seperti itu, dan beliau telah mengarang beberapa buah buku yang menjadi bahan rojokan di peringkat antarabangsa bagi mereka yang juga menganuti isme atheism yang kita sebutkan tadi. Tiba-tiba pada tahun lebih kurang 2004 baru-baru ini, dunia atheisme di peringkat antarabangsa dikejutkan dengan berita bahawa Dr. Anthony Flew telah mempercayai kewujudan Tuhan. Dunia ateisme terkejut. Tok guru ateisme sekarang sudah mengkhianati falsafahnya, menolak Tuhan. Dia sekarang percaya tentang adanya Tuhan, sedangkan dia tok guru kami, pakar rojok kami, yang kami rojoki dalam mengukuhkan keyakinan kami bahawa Tuhan tidak ada, tiba-tiba dia menyanggah semua itu. Itu berlaku pada tahun 2004. Akhirnya orang pergi menemui Dr. Anthony Flew, bertanyakan tentang apa sebenarnya yang berlaku. What triggers you to embrace the concept of Gnosticism, the concept of believing in the existence of God? Apa menyebabkan merangsangmu untuk percaya adanya Tuhan? Dia mengatakan selepas dia mengkaji DNA, antara benda yang mengagumkan beliau ialah DNA. DNA merupakan amino asid yang tersusun dengan susunan yang begitu rapi, dan DNA ini menyimpan maklumat tentang sesuatu benda yang hidup. Saintis mengatakan jika satu DNA yang terdapat dalamnya kod-kod tentang satu makhluk hidup, jika info itu, maklumat itu dibuka satu persatu,
Sedangkan DNA itu hanya merupakan kod-kod tentang contohnya seorang insan. DNA itu tak dapat dilihat dengan mata kasar. Begitu kecil, begitu halus, manusia tak mampu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tiba-tiba jika dibuka informasi dalamnya, kodnya dipecahkan, kodnya diterjemahkan, ia akan menghasilkan sebuah ensiklopedia yang paling tebal di dunia. DNA dikatakan maklumat yang tersimpan dalam DNA, maklumatnya kalau kita kembangkan, kita tulis maklumat itu, kita kembangkan, kita tulis atas kertas, kita sambung kertas itu, kata saintis, maklumatnya menghubungkan bumi ke bulan. Kod DNA cerita tentang tuan-tuan dan perempuan dalam DNA. Nak cerita mata dia begini, otak dia begini, hidung dia begini, mulut dia begini, telinga dia begini, semua penceritaan detail ada dalam DNA. Kalau kita tulis semula dalam bentuk ensiklopedia, panjangnya menyambung dari bumi pergi ke bulan. Hush, banyaknya maklumat, dan ia terhimpun dalam DNA yang mata kita tak nampak dia. Ensiklopedia Britannica boleh kita katakan ensiklopedia paling tebal di dunia. Tetapi informasi DNA jika dibuka, ditulis semula, ia mengandungi maklumat yang maklumat itu lebih tebal daripada ensiklopedia Britannica. Yang lebih menakjubkan ialah macam mana DNA ini yang mengandungi amino asid, sedangkan amino asid tidak ada otak, tidak ada intelek, tetapi amat mengetahui bagaimana nak menyusun sehingga susunan itu menceritakan tentang kehidupan yang tertentu. Dan kemudian info itu diterjemahkan dalam bentuk menjadikan kehidupan itu. Siapa ajar mereka ini? DNA bukan otak, bukan makhluk berotak, bukan ada intelek. Dia hanya amino asid yang tak tahu apa. Tiba-tiba dia bertindak seolah-olah dia maha mengetahui. Dr. Anthony Flew Black. DNA yang dianggap bodoh ini tiba-tiba teramat cerdik dengan tindak tanduknya. Pastinya bukan DNA itu yang cerdik. DNA itu hanya mengikut sesuatu arahan dari Dia yang maha cerdik. Maka selepas 50 tahun menolak Tuhan, pada tahun 2004 Dr. Anthony Flew mempercayai bahawa alam semesta yang sistematik ini ada pencipta dan pentadbir. Cuma dia tidak berani mengatakan itulah Tuhan pencipta alam. Dia tak berani sebut itu. Cuma dia kata there must be an intelligent being behind all this creation. Pasti ada sesuatu yang bijak yang mencipta segala-gala ini. Cuma dia tidak berani menyebut kalimat Tuhan. Tapi bila kita amati perkataannya, kita tahu yang kamu maksudkan sebenarnya adalah Tuhan. Tak ada kuasa lain yang layak mencipta semua ini dalam bentuk yang begitu rapi dan halus. Sedangkan DNA sebagai contoh tidak ada otak, tidak ada intelek, tidak ada kuasa, tidak ada kudrah untuk membuat apa-apa pun secara dasar. Bila manusia mengkaji menggunakan akal, dia akan percaya di sana pasti ada Tuhan. Saya hanya menceritakan tentang Dr. Anthony Flew sebab itu menakjubkan. Ramai etis yang lain sepertinya. Profesor Jeffrey Lang, Profesor Mila, Republik Czech, Jeffrey Lang, University Kansas, Amerika, dan ramai lagi yang etis pada asalnya tapi akhirnya beriman dengan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul. Bermula dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, sampai kepada Nabi Isa.
Yang orang Kristian menamakannya sebagai Jesus Christ, dan kemuncaknya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup risalah kenabian dan rasul, untuk mengatakan your God, your Lord is one God, one Lord, that is Allah. Tuhanmu sebenarnya ialah Allah. Maka diperkenalkan kalimat Allah kepada kesemua rasul. Kemudian Allah ini dia tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita tidak boleh mencipta Allah, kecuali jika Allah mengatakan nak sembah aku, buatlah patung berhala seperti yang aku suruh. Tapi Allah tidak suruh kita menyembahnya seperti itu. Agama-agama yang mencipta patung berhala, mereka akan mengatakan bukan Tuhan yang suruh kami buat, kami saja nak buat, supaya memudahkan penyembahan kami terhadapnya. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam mengatakan apa saja yang kami nak lakukan tentang Tuhan, tentang Allah, mesti mengikut arahannya. Jika dia tidak mengarahkan kami menyembahnya seperti itu, kami tidak akan menyembahnya seperti itu. Itu yang kita namakan sebagai kemurnian dalam kepercayaan. Jika agama ini boleh kita cipta dan reka ikut kesukaan kita, itu bukan suci lagi namanya. Agama itu tidak murni dan tidak suci lagi. Sebab itu, bila kita menyembah Allah Azza wa Jal, kita disuruh menyembahnya tanpa sebarang kesyirikan. Dan bila kita bercakap tentang Allah, kita perkenalkan Allah dengan menggunakan apa yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya Azza wa Jalla. Maka penghujung surah Al-Hasyr ini, Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita mereka mencipta tentang Allah, bukan mencipta sesuatu tentang Allah, tapi Allah yang menceritakan tentang dirinya. Siapa Allah sebenarnya? Rupa-rupanya Allah mempunyai banyak nama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahawa nama-nama Allah ada 99, kemudian Nabi tambah, iaitu 100 kurang 1. Itu untuk menampakkan bahawa nama-nama Allah itu 99. Kemudian Nabi sebutkan nama-nama Allah yang kita seringkali nasyid-nasyidkan tentangnya. Dan Nabi berkata, sesiapa yang beramal dengannya, sesiapa yang suka menyebutkannya, sentiasa berzikir, berwirid dengannya dengan penuh kefahaman, insya-Allah Allah berikan jannah kebaikan kepadanya. Jadi itulah kehebatan nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Allah itu esa, nama-namanya banyak. Itu penting.